Ayat ini mengatakan bahawa faulaika humul kafirun. Mereka itu kafir. Tetapi ayat 45, ayat yang sama, ungkapan yang sama, tapi dia kata fahuwa ila faulaika humul, apa dia? Yang kedua. Yang kedua apa? Dia kata mula-mula kafir tadi, faulaika humul zalimun. Sesungguhnya mereka zalim. Ayat 47 dia kata faulaika humul fasiqun. Maknanya kafir mula-mula, zalim, selepas tu fasik. Bukan kafir saja, zalim dan fasik. Sebab itu Abdullah bin Abbas bila merujuk kepada ayat ni, dia kata kafir yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak kufur. Maknanya perbuatan itu mempunyai sifat perbuatan orang kafir, tetapi tidak mengkafirkan perbuatan selagi dia tidak menafikan hukum. Tidak menafikan hukum. Macam orang tak puasa, dia berdosa tak? Dosa besar. Puasa ni lah, puasa bulan Ramadan kan, puasa wajib. Tapi dia tak nafikan hukum. Dia kata sebenarnya puasa ni bukan wajib. Dia tak kata. Dia sendiri mengaku. Dan dia depan kita pun dia tak berani makan. Ya, dia pura-pura depan kita. Maknanya dalam hati dia tahu puasa ni wajib. Aku ni memang teruk lah orang kan. Dia tak nafikan hukum. Dia berdosa besar. Tapi dia tidak kafir. Sebab dia para ulama tafsir yang mengkaji kata-kata Abdullah, tafsiran Abdullah bin Abbas ini mengatakan bahawa dia sebut itu kepada kita bahawa dia nak kita faham bahawa ayat itu bukan mengatakan kafir saja, dia juga mengatakan zalim, dia juga mengatakan fasik. Seorang yang zalim tak semesti dia kafir. Seorang yang fasik juga tak semesti dia kafir. Jadi kita kena faham itu. Dan ada beberapa perkara lagi kita sebut itu aspek-aspek lain. Tadi saya dah sebut dah berkumpul cabang iman dan kufur, nifak dan jahiliyah. Okey. Dan yang terakhir kita sebut itu umat ni dia ada tingkatan-tingkatan. Ada berapa tingkat? Secara umum kita sebut minggu lepas ada tiga tingkatan umat. Orang yang bagaimana dan bagaimana. Nah, jadi itu kita nak faham benda ini, kita kena faham aspek-aspek yang kita ambil kira tadi. Kita bincang benda ini dengan kita mengambil kira benda-benda tadi. Jangan kita ambil 10 benda ni yang disenaraikan oleh bebas di dalam booklet itu, lalu kita jadi itu habis. Kena saja kafir. No. Dia ada aspek-aspek lain yang perlu diambil kira. Cuma bila dia bawa dalam bentuk booklet ni, dia sebagai panduan kepada kita, dia tak bincanglah aspek-aspek lain tu. Cuma kita lah nak kena faham masalah itu. Nah, tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya akan bincangkan yang saya tanda dengan merah saja. Okay. Pertama, mempersekutukan Allah dalam ibadah. Okay. Dan kita sebut juga dua minggu yang lepas, bila kita sebut perkara ini tuan-tuan dan puan, yang kita maksudkan adalah mempersekutukan Allah di dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Itu kita bercakap tujuan manusia dicipta ni apa? Apa tujuan manusia dicipta oleh Allah? Itu bila tajuk tu. Sebenarnya bila kita baca di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain daripada untuk beribadah kepada aku. Dia ada dua tu benda yang boleh kita persoalkan, kita yang kita boleh soalkan. Pertama, yang obvious, mengapa Allah mencipta manusia? Dan bila kita sebut mengapa Allah mencipta manusia ni, dia ada dua. Satu, untuk apa manusia diciptakan? Satu, apa sebab Allah cipta? Soalan pertama kita boleh jawab. Soalan yang kedua, apa sebab? What made God create man? Yang tu kita tak boleh jawab. Sebab God is not made to do anything.
Ya. God has no needs. Kita kena faham tu. Soalan tu kalau orang tanya kita kata kita tak ada jawab. Sebab Allah tidak ada keperluan untuk dia buat dan dia tak ada dalam keadaan aku nak dapat benda ni, macam mana aku dapat ni? Allah tak pernah ada dalam situasi itu. He has no needs. Ya. Tapi kita boleh bincang mengapa manusia dicipta oleh Allah dalam sudut dalam manusia. Mengapa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuma ada soalan yang lebih asas lagi sebenarnya. Mengapa Allah mencipta? Kalau orang tanya, mengapa Allah mencipta? Macam mana kita nak jawab? Maka mengapa Allah mencipta? Kalau orang tanya kan. Dulu masa kami belajar dulu, kita selalu berdialog dengan orang Kristian. Sebenarnya tuan-tuan, dalam agama apa pun di dunia ini, soalan itu tak terjawab kecuali Islam. Soalan itu tak jawab kecuali dalam Quran. Dijawab oleh Allah. Cuba fikir, macam mana Allah menjawab soalan itu? Kalau orang Kristian, orang tanya, why did God create? Dia tak boleh jawab. Tapi dalam Islam kita boleh jawab. Kalau kita mengaji Tauhid Asma' wa Sifat ni, salah satu nama Allah Khaliq. Kalau kita kata dia tu pelukis, kita kata dia pelukis. Perkara yang mula datang dalam fikiran kita apa? Mana lukisan ni? Tiba-tiba kita tanya dia, mana lukisan? Dia kata tak ada, aku tak ada lukisan. Lukisan apa? Tak ada lukisannya. Nampak? Tetapi Allah, dia menamakan diri dia Khaliq, Al-Khaliq di dalam Al-Quran. Dan dimanifestasikan sifatnya sebagai Al-Khaliq dia dengan penciptanya manusia. Kalau tak ada ciptaan, sesuai tak nama duduknya? Tak sesuai. Tapi dalam kitab Bible, kitab agama apa pun, tak ada nama tu untuk Tuhan. Tapi dalam Al-Quran, Allah namakan diri dia Al-Khaliq. Seperti juga dia namakan diri dia Al-Ghafur, pemaaf. Dan manusia yang dicipta melakukan dosa.